يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق Allahul Azim. Dan mereka yang kafir itu berkata, adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Betulkah demikian? Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula, bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina sambil merayu, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Dan bagi menolak rayuan itu Allah Ta'ala berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan memberi hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat, tetapi telah tetap hukuman seksa dariku. Demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu,
maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi. Dan dengan yang demikian, rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud, menandakan taat patuh dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka. Dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, yakni sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa pada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya. Dan mereka selalu pula menderma sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Selagi kita berada dalam penafsiran surah As-Sajdah, surah yang ke-32, juzuk yang ke-21, pada ayat yang ke-10 sehinggalah ayat yang ke-17. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menerangkan penegasan tentang benarnya kebangkitan semula dan situasi orang kafir ketika mana mereka dibangkitkan. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman di dunia ini dan balasan yang menanti mereka yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Selepas kita menjelaskan tentang dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga telah menyatakan tugas dan peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kita telah menjelaskan tentang tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni seluruh makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, seluruh makhluk yang Allah Ta'ala tunjukkan sebagai tanda kebesaran Allah, sama ada yang berkait dengan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, dan demikian juga penciptaan manusia dan bagaimana mereka berkembang biak, bagaimana dipakaikan kepada mereka segala panca indera mereka supaya mereka boleh menggunakannya dengan sebenar dalam mencari petunjuk dan hidayah Allah SWT. Maka bila Allah menyebut hanya sedikit di kalangan manusia yang bersyukur, yakni sedikit di kalangan mereka yang menghargai pemberian Allah berupa nikmat untuk mengenali Allah. Kita biasa, kalau kita dapat tahu ada seorang beri pada kita hadiah, kita akan cari siapa beri hadiah. Kalau orang kata ni ada seorang hamba Allah, dia beri awak hadiah, kita tak mungkin akan rasa tenang sehingga kita tahu siapa yang memberi. Apatah lagi kalau yang beri itu dengan pemberian yang besar. Dia beri kita kunci kereta, Mercedes contoh. Tuan-tuan cari tak siapa yang beri? Mustahil kita tak cari. Dia beri kita sekian nikmat. Dia beri kita rumah. Rumah pula rumah banglo, ada kolam, sekian-sekian dia beri. Tuan-tuan tak cari tak siapa yang beri tu? Kalau tak cari berarti kita bukan manusia. Manusia normal, kalau dapat setiap pemberian dia akan cari siapa beri. Dia tak mungkin tenang kalau seorang hanya berkata adalah seorang hamba Allah tu. Adalah. Tak mungkin, dia akan cari juga. Sebab ini pemberian besar. Maka yang memberikan kepada kita kehidupan, mata, telinga dan segala kecukupan ini, segala nikmat ini, takkanlah kita nak tak cari siapa pencipta kita. Pasti kita mencari siapa dia yang beri pada kami telinga, pandangan, memberikan kepada kami kehidupan. Tapi kata Allah, kebanyakan manusia tak bersyukur. Tak ada yang carinya. Mereka diliputi oleh hijab kelalaian. Bukan sekadar mereka tidak mau mencari Tuhan, mereka mengingkarinya pula. Maka Allah menyebut jumlah ataupun sifat keingkaran mereka dengan firman-Nya dalam ayat yang kita bacakan. Waqalu, dan mereka berkata, Aiza dhalalna fil ard a inna lafi khalqin jadid. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana sifat orang kafir, ketidakpercayaan mereka
terhadap kebangkitan semula sambil berkata, apakah kami sesudah menjadi tanah, hancur lebur? Ayumkin an na'uda khalqan jadidan ba'da tilkal hal. Apakah boleh kami hidup balik dalam keadaan hal kami dah hancur lebur? Mereka bertanya bukan untuk tahu. Kalau mereka bertanya untuk tahu, jawapannya Allah dah beri. Mereka bertanya untuk mengingkari. Kita tahu soal, bukan semua soalan untuk tahu. Yang dalam bahasa Arab kita sebut sebagai as-soal listinkar. Soal untuk tak percaya. Ya ke awak yang buat macam ni? Tanya tu makna tak percaya. Betul ke? Apakah kami dah hancur luluh menjadi tanah, kemudian kami dibangkitkan? Lalu kata Allah, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bukan sekadar mereka ini sebenarnya tidak percaya hari kebangkitan, mereka sebenarnya asas tak percaya bertemu dengan Tuhan. Kenapa itu yang mereka takut? Sebab mereka derhaka pada Allah. Kerana mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka mungkin boleh percaya kebangkitan semula. Mungkin. Tetapi oleh kerana mereka tahu bangkit semula berarti bertemu dengan Tuhan, maka mereka nafi daripada awal lagi. Kerana pertemuan dengan Allah memberi maksud mereka akan dihisap dengan setiap perbuatan mereka. Ya, kalau bangkit saja, okey, tak apalah, hidup balik. Macam mereka tengok pokok mati hidup balik. Macam mereka tengok setiap perkara tadi berulang-ulang. Diulang-ulang kembali seperti tanam-tanaman. Hidup mati. Seperti mereka melihat binatang-binatang ternak kan. Hidup mati. Dengan nama sama. Kalau lembu tu dah disembelih mati, nanti lahir lembu yang sama seperti lembu yang mereka sembelih. Mereka nampak sama. Asas, ya okey, boleh terima. Tetapi bila menyebut tentang pertemuan dengan Allah, ini sebenarnya mereka nafi. Sebab itu Allah menyebut bal, bahkan sebenarnya mereka ini biliqa'i rabbihim kafirun, tak percaya pertemuan dengan Allah. Maka Allah suruh Nabi SAW jawab, beritahu. Kul, wahai Muhammad, katakan pada mereka yang mengingkari kebangkitan semula dan pertemuan dengan Tuhan mereka. Katakan kepada mereka, yatawaffakum malakul maut. Nanti akan sampai waktu datang malaikat maut. Malaikat maut, malaikat yang membawa kematian. Yang dikenali dengan Israel alaihissalam. Israel memberi maksud Abdullah. Isra artinya hamba. Allah. Israel yakni hamba Allah. Ini nama malakul maut. Malakul maut ini kata Allah Ta'ala akan mewafatkan kamu, mematikan kamu. Alladhi wukila bikum, yang Allah beri wakil padanya. Yani Allah tugaskannya. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, bila Allah Ta'ala sebut yang ini, ketika mana mereka menafikan, maka Allah cerita proses bagaimana mereka kembali pada Allah. Maka Allah kata, yang pertama, mati kamu pun kami yang buat. Kamu bukan mati, saya saja mati. Kerana perubahan masa, kerana tua, bukan. Kamu mati kerana kami yang mewahyukan, kami yang memerintahkan malaikat kami, namanya malakul maut, yang akan mencabut nyawa kamu. Dan kemudian kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan, ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan malakul maut untuk mencabut nyawa. Lalu malakul maut berkata, Rabbi ja'altani udhkaru bisu'in wa yashtumuni banu adama. Faqala Allah Ta'ala lahu, inni aj'alu lil mauti ilalan wa asbaban minal amradi wal asqam. Yansawna al mauta ilaiha fala yadhkuruka ahadun illa bi khairin. Kata malakul maut, ya Allah, engkau jadikan aku dengan sebab tugas ini akan disebut buruk tentangku. Pasti mereka memaki aku. Kata malakul maut, pasti anak-anak Adam ni dia akan maki. Kata celaka malakul maut, dia cabut nyawa bini aku. Celaka malakul maut, cabut nyawa suami aku. Pasti dikata begitu. Kita kan kalau suatu penyebab, kita marah sebab tu. Lalu kata Allah Ta'ala, aku menjadikan bagi kematian itu sebab dan penyakit. Kerana itu mereka akan lupa tentang kamu. Mereka hanya ingat tentang penyakit. Dan tak akan ada seorang pun marah kamu. Kita maha suci Allah. Allah jadikan kerja malakul maut ni kerja besar. Cabut nyawa. Jadi kalau cabut nyawa, zahirnya dibenci.
Umpama kalau orang tu kerjanya pukul orang. Orang suka tak orang kerjanya pukul orang? Takkan ada orang suka. Orang bencilah sebab kerja dia pukul orang. Malakul maut lagi dahsyat, kerjanya cabut nyawa orang. Tapi tak ada seorang pun yang maki malakul maut. Tak ada seorang. Ya, bagaimana Allah nak buat satu benda. Bila kita jalan perintah Allah sungguh-sungguh, maka jangan takut orang maki. Allah akan jaga kita. Ini malakul maut, kerjanya cabut nyawa, pisahkan suami dengan isteri. Anak dengan ibu. Tak ada seorang pun ibu marah malakul maut kerana memisahkan dia dengan anaknya yang disayangi. Atau seorang anak maki malakul maut kerana memisahkan daripada ibu yang dicintai. Tak ada seorang pun. Kenapa? Kerana Allah jadikan setiap mati itu sebab. Akhirnya sebab apa mati? Tua, kanser. Sebab apa mati? Sebab penyakit itu, penyakit ini, gempa bumi, sebab musibah tu, musibah ni, aksiden. Hakikat mati itu malakul maut ambil nyawa. Kalau sebab-sebab itu mematikan, pasti dengan sebab itu mutlak manusia mati. Tak ada orang aksiden tak mati-mati. Ada yang kena penyakit yang orang mati, dia tak mati. Covid melanda, ramai tak mati. Bukanlah Covid itu membunuh, tidak. Itu cuma sebab. Malakul maut ni kata, ya Allah pasti mereka maki aku. Kata Allah, tidak wahai malakul maut. Kerana aku akan menjadikan setiap kematian itu sebab. Maka mereka akan lupa tentang kamu. Mereka cuma ingat akan sebab. Akhirnya ramai orang cuba menangani sebab. Oh, jangan makan sayur ni, jangan makan sayur tu, nanti kena kanser. Jangan makan benda dalam tin, jangan makan benda yang ada sekian-sekian, nanti kena penyakit dalam organ kita. Sekian-sekian. Realitinya malakul maut cabut nyawa. Ini ramai orang lupa. Sehingga mereka tidak sibuk untuk beramal dengan amal soleh, tapi sibuk untuk pilih makanan macam mana. Sibuk ni makanan, ni makanan. Akhirnya mati juga. Mereka lupa supaya manusia sedar apa yang sebenarnya patut mereka bersedia. Maka Allah Ta'ala ketika mana menjawab orang-orang yang mengingkari tentang kebangkitan semula, bawakan pertemuan dengan Tuhan. Maka Allah sebut dua benda. Pertama, malakul maut akan datang cabut nyawa kamu. Pertama. Yang kedua, kemudian kamu akan dikembalikan pada kami. Kami akan uruskan. Ya Allah akan uruskan kami. Menunjukkan, menjawab persoalan tentang kebangkitan semula. Kemudian kata Allah SWT, walau tara, menceritakan waktu manusia dikembalikan pada Allah. Dengan kembali sebenarnya, ini berlaku kiamat. Kata Allah, walau tara, ketika mana engkau melihat, izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ketika semua yang menyengutukan Allah, ketika semua yang tidak beriman kepada Allah, berdiri pada hari akhirat kelak dengan menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Sambil berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, pulangkan kami ke dunia untuk kami melakukan amal soleh. Kami sudah yakin. Allah Ta'ala memberi satu gambaran yang amat menakutkan. Ni yang duk nafi, tak ada kebangkitan semula, tak ada pertemuan dengan Allah. Ingat, kejap lagi kelak kamu akan dimatikan oleh malakul maut kami. Kemudian kamu akan dihimpunkan di sisi kami. Kemudian kami akan memperlihatkan keadaan, kami akan letak satu kelompok yang tidak percaya pada kebangkitan, yang tidak percaya pada pertemuan dengan Tuhan, dengan keadaan tunduk hina. Atau manusia bila dia bersalah, bila kita disuruh berdiri, kita tak akan angkat kepala, tunduk. Hina. Waktu itu mereka berkata, setengah ulama menyatakan mereka kata dalam hati mereka. Dan hati kan kita kalau salah, hati sebut, kalau saya tak buat, tak mungkin jadi macam ni. Hatinya menyebut. Mereka berkata bahawa kalaulah kami taat kepada Allah dahulu, kalaulah kami dengar segala perintah Nabi dan Rasul dahulu, nescaya kita tidak akan jadi begini. Akhirnya mereka pun barulah berkata dan menyahut sambil yalumuna anfusahum, mencela diri mereka sendiri. Wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Kami sudah tahu dan yakin. Allah menyebut tentang perkataan kami lihat. Kemudian kami dengar. Dulu Allah uji mereka untuk dengar. Mana kalian lihat itu datang daripada bila dengar dan yakin maka dilihat secara keyakinan. Hari ini mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang azab Allah. Tentang benarnya hari kiamat. Benarnya kebangkitan semula.
Lalu mereka menyebut, kami lihat dah, kami dah nampak dah. Dan kami dengar. Dan kami yakin, kepulangkan kami ke dunia. Baik, apa kata Allah bila mereka minta pulang ke dunia? Allah kata, kamu ni kalau pulang ke dunia, perangai pun sama. Sebab, tuan-tuan manusia, apakah benar manusia bila dia tak percaya sesuatu, kemudian dia mendapat maklumat tentang suatu benda, dia dengan mudah insaf? Tidak semudah itu. Kalau kita kata seorang tu, awak ni jangan makan benda ni, nanti kena penyakit ni. Dia pun makan sampai kena sakit. Allah, kalau saya tahu saya tak makan dah. Kemudian dia rawat sampai sembuh. Bila sembuh dia makan balik. Dia pasti buat. Kerana apa? Kerana keinsafan itu datang kerana melihat azab. Bukan keinsafan itu datang daripada kesedaran. Kalau keinsafan itu datang kerana melihat akibat, dia tak akan jadi orang tu insaf tu. Sebab dia melihat sesuatu yang menjadi tekanan kepadanya. Kalau dia insaf disebabkan dia berfikir. Bukan disebabkan apa yang dilihat. Dilihat kawan dia kena pukul teruk. Dia kata, saya tak nak dah buat jahat, teruk kena pukul. Sebab dia rasa dia tak boleh lepas waktu itu. Ketika mana dia lepas, dia akan buat jahat balik. Sebab dia cuma insaf kerana melihat, bukan kerana berfikir. Tapi kalau seorang tadi diinsaf kerana berfikir, dia duduk, dia fikir apalah nak jadi pada aku. Umur makin tua, makin lalai. Dia berfikir, dia tak perlu lihat apa-apa. Ini yang menjadikan dia insaf. Melihat azab bukan tanda dia akan insaf. Hatta kalau seorang, dia mati, dia masuk kubur, melihat azab kubur, dia bangkit kembali semula ke dunia, dia tak mungkin insaf. Allah dah sebut, manusia tak insaf dengan cara melihat azab. Sebab itu Allah tak zahirkan benda itu semua. Allah tak zahirkan malaikat maut dalam keadaan biasa, tak. Malaikat orang tu nak mati, dia nampak dan dia akan mati. Dan situasi macam ni, kita tak akan nampak malaikat maut cabut nyawa orang kita sayang. Tak akan. Kita juga tak akan dengar azab kubur. Kenapa? Kalau kita dengar pun kita tak insaf, jadi takut je. Jadi takut, tapi tidak insaf. Kerana yang insaf itu ialah orang yang berfikir. Kerana itu dalam Quran banyak ayat menyuruh kita fikir. Afala ta'qilu, afala ya'qilu, afala tatadhakkaru, afala yatafakkaru, fa'tabiru ya ulil albab. Semua ayat-ayat Al-Quran bila Allah menyebut tentang kebesarannya, Allah suruh kita fikir. Yang akan dapat keinsafan yang fikir. Kalau hari ni tuan-tuan fikir, tuan-tuan akan insaf. Tapi kalau nak tunggu, tak apalah, saya tunggu dulu, malaikat maut saya akan insaf. Tak mungkin. Kerana itu Allah jawab ketika mana mereka minta pulang kembali. Kata Allah, walau tara, ayat yang lain, walau tara idh wukifu 'alan nar, faqalu ya laitana nurat wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadzibun. Kata Allah ketika mana mereka berdiri di hadapan neraka, mereka berkata, aduhai celakanya, kalau kami dipulangkan kembali ke dunia, kami tidak akan mendustakan setiap perintah Allah Ta'ala kepada kami. Kami pasti menjadi orang yang beriman. Bahkan akan zahir perbuatan mereka sama macam dulu. Kalau kami kembalikan mereka kembali ke dunia, nescaya mereka kembali melakukan apa yang kami larang. Kerana mereka itu pembohong. Kenapa tuan-tuan sekalian? Macam saya sebut. Seorang diinsafkan tengok hukuman yang kena. Hukuman kena ditengok sebab hukuman tadi, dia pun insaf, itu bukan keinsaf. Itu takut. Insaf lain, takut lain. Pencuri tengok kawan dia kena belasah. Awak nak mencuri lagi tak? Tak nak dapat cik, saya tak nak dah mencuri. Dia kata begitu. Cuba lepaskan dia, dia mencuri lagi. Dia pasti mencuri lagi. Yang kena pukul pun mencuri lagi, setakat tengok orang kena pukul. Yang masuk penjara duk kena sebab pukul-pukul keluar, curi lagi. Yang isap radar ditangkap. Masuk serenti tak berapa puluh kali, keluar isap balik. Padahal teruk tu kena rotan. Teruk kena pukul, setiap kali kena tangkap. Pakcik kita tak buat lagi, Datuk kita tak buat lagi. Tanyalah orang yang ada saudara isap radar. Tanyalah orang yang ada kawan isap radar. Dia ulang tak? Lepas dia kena teruk dah. Kena pukul, kena belasah, kena masuk pusat, kena itu, kena ini. Apakah dia tak kembali buat? Dia kembali buat. Apakah dia tak mengambil iktibar daripada hukuman? Manusia tak mampu insaf dengan sebab dihukum. Manusia akan insaf bila mereka berfikir. Bila mereka berfikir, tak payah masuk pusat serenti, jadi baik. Berhenti dah dah. Saya katakan tanya geng-geng pusat serenti. Ni dia punya nisbah yang keluar tak pulang kembali,
Satu nisbah yang dha'i lah, sikit je. Percentage. Jadi kalau 100 orang keluar pusat, 90 balik semula. Dia rindu ke pusat tu, rindu balik. Pada teruk dia kena balung, kena pukul. Dalam proses tadi teruk dia kena. Ngelokaknya dengan sekian-sekian, sebahagian mereka kena sebab. Bukan sebab slow-slow, kuat. Sebab berdarah, sampai luka, sampai tak boleh berak seminggu. Saya bercakap dengan seorang yang kena sebab, dia kata kena sebab sekali, seminggu tak boleh berak. Dia punya sakit, seminggu tak boleh berak. Tapi lepas tu, buat balik. Sebab dia rasa macam seronok pula tak boleh berak. Artinya, kita ambil satu natijah, kalau kita tengok statistik sekalipun, ni yang kena tangkap, polis akan cek rekod jenayah ada tak? Rekod jenayah ada 20 rekod jenayah, 30 rekod jenayah. Setiap kali berlaku jenayah, polis tangkap, dia pun cek. Cek rekod dia. Okey, dia ada rekod jenayah 20 kali, 30 kali. Berarti dia tak insaf. Kerana manusia tak akan insaf kerana dia hukum. Dia akan insaf bila dia berfikir. Kan itu kata Allah, kalau kami kembalikan balik, mereka sama juga. Ini kalau Abu Jahal hidup balik, sama juga Abu Jahal. Abu Lahab hidup balik, sama juga. Sebab dia bukan berfikir. Dia cuma takut azab tadi. Bila dia sudah relax daripada azab lepas, maka dia kembali. Begitulah perangai manusia. Kita pun sama. Kita pun banyak perangai kita yang kita tak serik. Kena dah suruh serik lain kali tak buat lagi. Lepas tu buat pula. Itu kita dah asyik minta maaf. Sebab kita tak pernah serik. Tapi Maha Suci Allah. Allah beri peluang minta maaf banyak. Buat salah tak maaf. Saya dah tak nak ngumpat dah. Ngumpat pula. Saya tak nak sekian-sekian. Dah, saya dah mimpi. Kiamat berlaku. Tu insaf. Minggu depan dah tak ada pula dia. Mana pula tak insaf. Tunggu mimpi kiamat saya lagi. Datang balik ke masjid. Lagi dia tak berfikir. Dia cuma melihat kejadian. Dia takkan insaf. Yang benar-benar insaf, yang berfikir. Yang muhasabah. Yang ni benar-benar insaf. Yang ni benar-benar istiqamah. Hanya saya kata melihat hukuman, takkan. Kerana Allah telah menyebut dalam Al-Quran. Kemudian kata Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Boleh kami beri hidayah pada semua. Kami boleh beri hidayah pada semua orang. Maksudnya ialah, kalau hidayah ni benda senang-senang, kami boleh bagi. Tetapi manusia sendiri tidak bersedia untuk mendapat hidayah tu. Kerana hidayah ni dia ada nilai dia. Kalau manusia tak bersedia untuk terima, Allah takkan bagi. Adapun dunia, kita sedia ke tak sedia Allah bagi. Sebab dia tak ada nilai. Lau kanatid dunya janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran. Kalau dunia ini ada nilai sebesar sayap nyamuk, Allah tak akan beri pun orang kafir minum. Tapi dunia tak ada nilai. Sebab tu ada orang dia belum sedia jadi kaya, dia dah kaya. Saya belum sedia, tapi tiba-tiba Ustaz, meletup saya punya bisnes ni. Dah kaya dah. Tiba-tiba saya sekian. Dunia, kita sedia ke tak sedia Allah bagi. Kita tak sedia naik pangkat, ya Allah bagi naik pangkat. Tetapi akhirat tidak. Allah tak akan beri hidayah pada orang tak bersedia untuk dapat hidayah. Mereka yang berusaha ke arah itu. Mencari. Maka orang ni yang Allah beri hidayah. Orang yang berfikir setiap apa yang dilontarkan kepada mereka. Orang ni Allah beri hidayah. Kerana hidayah ialah benda yang paling bermutu dan berkualiti. Sebab itu kata Allah, Allah boleh je beri hidayah semua orang. Tapi Allah menjadikan satu sunnah dia. Sunnatullah, peraturan Allah. Hidayah tidak diperolehi. Melainkan orang yang bersedia untuk menerimanya. Kata Allah, walakin haqqal qawlu minni, menjadi satu ketetapan di sisiku, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, akan ku penuhi neraka jahannam itu daripada kalangan jin dan manusia seluruhnya. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang Allah sediakan neraka jahannam, pertama Allah kata kalau Allah berkehendak, Allah boleh beri hidayah pada semua. Dalam ayat yang lain, surah Yunus, kata Allah, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh jadikan semua beriman. Allah berkuasa. Tak ada seorang pun kafir atas dunia. Boleh tak? Boleh. Tapi hidayah tu bukan benda dunia. Hidayah tu benda mahal. Allah nak manusia yang terima hidayah ini bersyukur. Allah nak orang yang menerima hidayah ini, dia betul-betul sayang dengan benda ni.
Allah nak orang yang terima hidayah ini benar-benar bersedia memikul amanah tanggungjawab hidayah ini. Kerana hidayah berarti kita pikul amanah. Jaga solat, jaga puasa, jaga aurat, jaga halal haram makan minum. Itu amanah kita. Bila Allah beri dah iman, maka Allah beri kita suatu amanah. Jaga diri kita daripada buat benda haram. Ni ada seorang rapper terkenal dunia. Dia masuk Islam, wartawan pun tanya, macam mana dengan nyanyian muzik? Dia kata, saya dah masuk Islam, saya tinggalkan semua. Saya tinggalkan semua, saya tak dengar lagi. Walaupun setengah ulama kata lirik yang bagus tak ada masalah, tapi saya mengambil keputusan tinggal semua. Itu amanah dia buat. Tuan-tuan tengok, bila orang tu Allah beri dia hidayah, bagaimana dia menjaga amanahnya. Yang seorang tu ada tatu, dia buang tatu. Itu amanah. Dia ada seorang peninju ataupun petarung terkenal di Australia. Terkenal. Dekat dada dia ada tatu salib besar. Last kali dia memeluk Islam. Dia memeluk Islam. Badan dia penuh tatu. Dia peluk Islam. Maka dia tahu amanah dia ialah membuang benda ni. Dia tak boleh buang secara tu lagi, maka dia tutup badan dia. Dia tidak menzahirkannya. Tatu tersebut lihat amanah. Ada saya suruh jumpa seorang hamba Allah. Dulu pendapatannya buka kelab malam. Maka dia masuk Islam. Saya tanya dia. Dia kata, Ustaz, saya masuk Islam. Saya tutup kelab malam. Itu income mudah dia. Jual arak mabuk, pergi masuk. Dia tutup pusat ataupun kelab malam. Dia pun cari motosikal roda 3, dia jual sayur. Jual sayur. Tatu dia gini. Kerana amanah dia pikul. Tinggal arak. Kerana itu Allah Ta'ala akan jaga ataupun pelihara iman orang macam gini. Bila kita beriman pada Allah, ada amanah kita. Apa dia? Jaga aurat. Itu tanda kita beriman. Tapi ni beriman aurat tak jaga, maka hampir waktunya Allah tarik balik. Solat tak jaga. Puasa tak jaga. Halal haram tak jaga. Riba rasuah tak jaga. Akhirnya Allah tarik satu persatu. Hilang. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tarik sedikit demi sedikit tanpa dia sedar. Akhirnya kufur dia. Murtad dia dan sebagainya. Tapi bila Allah Ta'ala nak jadikan orang itu kekal, dia jaga amanah. Dia bukan sekadar jaga amanah yang wajib, dia jaga amanah yang sunat. Walau yang sunat tu tak wajib buat, dia jaga. Dia jaga puasa sunat dia jaga rawatib dia jaga sedekah sunat dia. Ini orang-orang yang bila dapat hidayah, dia menunaikan amanah kepada hidayah. Kerana amanah pada hidayah itu ialah melakukan segala ketaatan pada Allah. Orang macam ni lagi kuat dia taat, lagi kuat hidayah dia. Lagi tinggi martabat iman dia. Sepakat ulama, iman itu bertambah dengan taat, berkurangan dengan maksiat. Al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Bila Allah beri iman. Sebab itu kata Allah, kalau iman ni tak ada bernilai, Allah beri semua. Tapi Allah telah letakkan peraturan. Beriman itu kepada orang yang nak. Dan yang lain yang tak nak tadi, kami penuhi mereka dalam neraka Jahannam. Kemudian kata Allah Ta'ala sesudah menyebut amaran tersebut. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Maka dikatakan pada mereka sewaktu mereka dihumbang dalam neraka Jahannam. Rasakan azab yang dahulu kamu dustakan pertemuan dengan kami. Hari ini kami tidak akan belas kasihan kepada kamu. Inna nasinakum, maksud secara literalinya, kami tak peduli lagi kamu. Maksudnya kami tidak akan merahmati lagi kamu dan tidak mengasih belas kamu lagi. Tak ada. Kat dunia kami beri peluang kasih belas yang banyak. Dipanjangkan umur. Diberikan asbab kesenangan hidup. Kerana maha pembelas Allah pada hamba-hambanya. Supaya dengan nikmat tadi, dia bersyukur pada Allah dengan beriman. Macam kita sebut mukadimah tadi. Kita kalau orang beri sesuatu, kita cari siapa dia. Kita akan cari, kita tak mungkin jadikan dia benda yang kabur. Saya, tuan-tuan, tak akan berpuas hati kalau tiba seorang beri kita pemberian yang besar lalu berkata, ini ada hamba Allah beri ke Ustaz. Dan dia kesalang ke Ustaz. Saya akan cari siapa hamba Allah ni. Sampai saya jumpa dia. Bertahun pun saya cari. Kenapa? Kerana dia beri satu bernilai pada saya. Aneh manusia. Yang Allah beri segala nikmat, dia tak cari Tuhan. Dia tak cari Tuhan. Dia cari benda lain. Dia cari, tapi Tuhan dia tak cari. Waktu kalau kita tanya manusia, apakah mata kamu berhala yang beri pada kamu? Apakah telinga kamu berhala yang kamu sembah hari ini beri pada kamu?
Apakah zuriat keturunan kamu ni kerana berhala beri pada kamu? Ni langit dan bumi apakah berhala menciptakannya? Mereka pasti kata tidak dan tidak. Tapi kenapa kamu berterima kasih pada berhala tu? Tidak berterima kasih pada Tuhan yang sebenar beri pada kamu. Ini Allah kata Allah ciptakan langit dan bumi. Dan Allah ciptakan kamu asal dari tanah. Kemudian daripada pati air mani. Kemudian berkembang biak. Kemudian jadikan pendengaran. Jadikan penglihatan. Jadikan hati, akal, fikiran. Kenapa kamu tak bersyukur dan melihat pemberian ini? Bukan kamu tak percaya pada hari kiamat. Tak percaya pertemuan dengan Allah. Ingat akhirat kelak. Kamu berdiri dengan penuh hina. Menyesali perbuatan kamu. Meminta dikembalikan. Bukan kamu akan dikatakan. Masuklah ke neraka jahanam. Rasakan azab yang dahulu kamu lupakan. Pertemuan kamu dengan kami pada hari ini. Dan hari ini kami tidak akan peduli kamu. Fadhukul azab. Rasakan azab tersebut. Wadhuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan azab yang kekal abadi disebabkan perbuatan kamu. Sepakat ulama, mana-mana orang yang kufur kepada Allah, maka dia akan masuk dalam neraka kekal abadi. Kekal abadi selama-lamanya. Walaupun kita kata dia bagus tak, dia ni hidup macam Umar bin Abdul Aziz. Zuhur sekian, tempatnya dalam neraka. Kalau dia mati kafir, contohlah dia dengan mana-mana contoh yang hebat. Kalau dia mati kafir, tempatnya dalam neraka. Bukan sekadar dalam neraka kekal selama-lamanya. Maka ini jawapan keras Allah Ta'ala kepada orang yang tidak mempercayai kebangkitan semula, pertemuan dengan Allah. Kemudian Allah menyebut sifat orang beriman pula. Kerana saya katakan, kita baca puluhan ayat Quran, ratusan ayat Al-Quran. Waktu Allah menyebut azab, Allah dengan cepat menyebut orang yang mendapat rahmat. Supaya manusia dapat memberi ataupun dapat melihat perbezaan itu dengan cepat. Umpama dijual kepada kita dua barang. Cik, ni barang original, tahan lama, bagus, harganya sekian. Cik, ni barang tiruan, dia tak berapa tahan lama, dia rosak. Kita dengan cepat akan buat keputusan, saya nak barang ni, original. Sebab dia tahan, dia kuat. Mahal sikit tak apa. Telah diberitahu. Ini diberitahu, ini keadaan orang yang kafir dalam neraka. Ini orang beriman dalam syurga. Allah beri pilihan cepat. Supaya kita berfikir segera kerana umur itu begitu singkat. Kita dalam bab baik buruk ni kena beri keputusan segera. Jangan bertangguh-tangguh. Kerana umur kita singkat. Malakul maut cuma menunggu arahan. Sampai waktunya tidak disegerakan dan tidak dilambatkan. Tepat sebagaimana yang ditetapkan. Kalau di hadapan kita ada suatu benda, baik atau buruk, nak buat mana satu, terus pilih yang baik. Kerana kita dah tahu kesudahan baik ni macam mana. Jangan nanti yang ni dulu, biar dululah. Buat ni dululah. Jangan. Sebab itu muqaranah, komparatif atau perbezaan yang Allah sebut dalam Quran dengan segera. Supaya kita manusia dengan otak kita dah ngeri dengan orang yang kafir tadi, cepat-cepat dihiburkan kembali dengan sifat orang beriman. Kata Allah, innama bahawasanya yu'minu bi ayatina, yang sebenar-benar beriman dengan ayat-ayat kami, dengan perintah kami. Alladzina idza zukkiru biha, bila mana diperingatkan kepada mereka, kharru sujada, mereka terus jatuh tunduk sujud kepada Allah. Wasabbahu bihamdi rabbihim, sambil memuji, sambil bertasbih memuji Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, dalam keadaan mereka tidak sombong. Mereka melakukan ketaatan, memperbanyakkan ketaatan, bersegera dalam ketaatan tanpa membanding-bandingkan ketaatan mereka dengan orang lain. Mereka buat. Mereka tak nak banding orang lain. Maka Allah Ta'ala menyebut keadaan orang beriman yang bila sahaja disebut, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan kepada mereka perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Nabi SAW, mereka tidak menunggu masa yang lama. Melainkan mereka terus mentaati Allah. Lalu Allah menggambarkan bagaimana mereka taat Allah. Bagaimana ibadat mereka. Tatajafa junubuhum. Mereka meninggalkan tempat tidur mereka. Kalau kita terjemah secara literally, tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka menjauhi anil madaji', tempat tidur mereka. Madaji' maknanya tempat baring mereka. Lambung mereka menjauhi dengan maksud mereka bangun daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum, dengan keadaan berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufan, dengan penuh takut akan azab, seksa, amaran, ancaman. Wa tama'an, dan mengharapkan redha Allah, pahalanya, syurganya, keampunannya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka sentiasa melakukan atau menghulurkan sedekah dengan rezeki yang Allah berikan pada mereka. Baik, berhubung dengan
perkataan tatajafa junubuhum pada ayat yang ke-17. Bila Allah memuji satu kelompok manusia yang digambarkan tanda keyakinannya dalam iman dan tanda dia benar-benar beriman. Mereka ini dia ada sifat melakukan ataupun menghidupkan malam. Dalam hadis diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, "Ajiba Rabbuna min rajulain." Allah hairan kepada dua lelaki. Dua jenis kelompok manusia. Allah hairan maksudnya Allah memberi pahala yang besar pada dua golongan ini. Pertama, rajulin thara min wita'ihi wa lihafihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi raghbatan fima indi wa syafaqatan mimma indi. Seorang lelaki yang dia bangkit meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan selimutnya, meninggalkan orang yang disayanginya untuk melakukan solat dengan mengharapkan apa di sisiku, di sisi Allah, dan amat takut dengan apa yang ada di sisiku, yakni azab Allah. Ni lelaki ni Allah Ta'ala beri pahala besar. Lelaki yang bangun malam, tinggal tempat tidur, tinggal anak isteri, tinggal orang yang disayangi, untuk dia berdoa kepada Allah, beribadat kepada Allah. Satu lagi ialah lelaki yang berperang pada jalan Allah. Fanhazamu, lalu dia kalah. Fa'alima ma alaihi minal firaq, dia tahu dia tak boleh lari walau kalah. Dia perang dan kalah. Dia tahu dia tak boleh lari walaupun kalah. Wa ma lahu fir ruju' faraja'at uhiraqad damu, maka dia tak pulang sehinggalah tumpah darahnya, yakni gugur syahid. Orang ni Allah beri pahala besar. Dia tahu lari daripada medan perang ni satu dosa. Walaupun tenteranya kalah, dia tak lari. Maka dua lelaki ini, kata Nabi SAW, ada kedudukan yang mulia di sisi Allah. Satu lelaki, termasuklah perempuan yang sanggup tinggal tempat tidur, tinggal pelukkan orang yang disayang untuk dia bangun sembahyang, bangun solat, bangun berdoa kepada Allah dengan mengharapkan pahala, dengan takutkan azabnya. Dan satu lagi ialah orang yang berperang pada jalan Allah walau kalah dia tak lari sehingga gugur syahid. Contoh ini dia orang berperang dengan prinsip. Ni kalah melompat, kalah melompat. Ni tak ada prinsip. Dia perang, kalah ke menang itu isu lain. Orang Islam dia ajar bila perang, kalah pun sabit. Tetap sampai gugur syahid. Ini yang kita pelajari dengan haram lari di medan perang. Kita bukan cerita menang je perang ni. Kadang-kadang kalah orang Islam. Sunnatullah menang kalah. Dalam peperangan. Ada perang yang Rasulullah menang, ada yang kalah. Umat Islam berperang, ada menang, ada kalah. Maka kalau bukan bererti lari. Kalau bererti lagi kuat, kukuh. Sebab itu Allah memberi pahala yang besar orang yang bila kalah perang dia tak lari. Sehinggalah dia gugur syahid. Ataupun apa pun yang berlaku pada dia, ditawang atau sebagainya. Tapi lari tidak. Ini kehebatan tentera Islam dalam perang. Disebut dalam satu hadis, bila Allah himpunkan seluruh manusia, maka malaikat akan menyeru. Dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk. Saya'alamu ahlul jamil yaum man awla bil karam. Semua yang himpun hari ini akan mengetahui siapa yang layak mendapat sifat pemurah Allah. Bila Allah himpunkan semua makhluk, lalu malaikat disuruh seru sambil berkata, hari ini semua ni akan tahu siapa yang layak dapat kemurahan Allah, pahala di sisi Allah. Kemudian malaikat ini berkata, liyakumil ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji'. Bangun orang yang dahulu di dunia berqiyamul lail, bangun. Artinya, kemari wahai orang-orang yang bangun qiyamul lail. Artinya orang ni yang pertama mendapat limpahan pemurah Allah pada hari akhirat kelak. Siapa yang bangun qiyamul lail? Kemudian malaikat ini berkata, lalu bangunlah sekelompok yang kecil, tak ramai qiyamul lail, banyak tidur. Tak ramai orang yang bangun untuk qiyam. Kata kita sebut bangun qiyamul lail ni tak susah sangat qiyamul lail tu. Kita kalau bangun lebih awal sikit sebelum subuh sejam dah boleh qiyamul lail. Lagi tak subuh waktu tu disebut qiyamul lail. Atau lepas isyak kita tu buat solat sunat, itu qiyamul lail. Macam kita sebut tentang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dia tak akan tidur melainkan dia akan witir dulu. Sebab dia tak mampu nak bangun tengah-tengah malam macam tu. Maka selepas isyak dia balik rumah dia pun terus buat witir dia. Kena baru dia tidur. Dia anggap qiyamul lail. Itu qiyamul lail. Atau kita belum subuh berapa jam, berapa minit. Lalu kita pun buatlah solat 2 rakaat. Walau 1 rakaat. Maka itu qiyamul lail. Tapi walaupun semudah itu, ramai tak buat juga. Dia tetap bangun masih komak tu. Komak baru dia bangun. Tetap perangai kita macam tu.
Kita bangun tidur ni ikut iqamat 6.30 bangun. Kalau pukul 6 bangun. Kebanyakannya begitu. Kadang-kadang usia dah tua pun tak boleh lagi nak qiyamul lail. Lalainya kita. Sekarang Ustaz dah tua, banyak penyakit pula Ustaz tu tak boleh bangun. Masa muda sibuk sangat tak boleh bangun juga. Maka ini kerugian. Akhirat kelak Allah panggil, mana dia yang qiyamul lail? Maka bangun hanya sekelompok kecil. Kemudian diseru lagi. Liyaqumul ladzina kanu yahmidullaha ala kulli hal fis sarra'i wad dharra. Bangun, kata malaikat, bangun orang-orang yang dalam apa pun keadaan dia tetap memuji Allah susah atau senang. Bangun. Siapa yang bila susah sebut alhamdulillah, yang bila senang pun sebut alhamdulillah. Siapa dia? Bangun. Maka tidak bangun, melainkan sikit juga. Pun sikit yang macam ni. Wahum qalil fa yusarrahuna jami'an ila jannah. Dua kelompok ini dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian yang lain-lain dihisap oleh Allah. Maksudnya ini senarai orang yang masuk syurga tanpa hisap. Orang ni pertama ialah golongan yang qiyamul lail, jaga qiyamul lail. Yang kedua ialah orang-orang yang sentiasa memuji Allah senang atau susah. Dia dapat musibah pun alhamdulillah. Tak ada nak ngeluh-ngeluh. Tak ada dia nak fikir-fikir sampai naik darah atas kepala. Hanya tak dapat macam benda yang dia nak. Tak, dia tetap memuji Allah. Dia tetap tahu baik ni baik. Kita hidup ni, kita lalu ni semua baik. Kita tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimus salihat. Ataupun alhamdulillah ala kulli hal. Sebut alhamdulillah. Kali ini dua golongan yang yusarrahu dilepaskan masuk syurga. Lepas tu yang lain-lain dihisap oleh Allah. Maksudnya kelompok lain yang tak disebut tu kena hisap. Tengok kebaikan dia apa. Maka ini kelebihan orang yang bangun malam. Disebut dalam hadis yang lain tentang orang-orang yang kita katakan kelebihan bangun malam dengan sifat ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa wa'lam anna qiyamal lail syaraful mu'min. Ketahuilah qiyamul lail itulah kemuliaan orang beriman. Dan hadis lain Nabi SAW menyatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'aba man kana qablakum. Hendaklah kamu melazimi qiyamul lail. Ini ialah contoh orang-orang baik dulu kamu buat. Orang-orang baik dulu di kalangan para nabi, para anbiya, semua mereka buat dan mereka tidak meninggalkannya. Maka ini contoh orang yang ikhlas dan beragama. Orang yang ikhlas dan beragama yang ini dijaga. Kemudian bila Allah menyebut golongan ini yang bangun malam, apa kata Allah pada ayat yang terakhir kita 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui nikmat yang Allah sediakan kepada orang beriman yang tunduk patuh kepada ayat-ayat kami, yang sujud bila mendengar, bila sujud dengan kebesaran kami dan keadaan tidak sombong. Orang-orang yang bangun malam, yang berdoa pada Allah dengan takut dan harap, yang bersedekah dengan harta yang kami berikan, kami sediakan kepada mereka dengan balasan yang penuh misteri yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi, a'adattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'an wa la khatara 'ala qalbi basharin. Aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Kata Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, bacalah firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang Allah sembunyikan, nikmat yang Allah sembunyikan kepada orang-orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, innahu lamaktubun fit Taurah laqad a'addallahu ta'ala lilladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji' ma la tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi basharin wa la ya'lam malakul muqarrab wa la nabiyyun mursal wa innahu fil Qur'an fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kata Abdullah bin Mas'ud, tercatat dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tercatat bahawa Allah menyediakan kepada orang yang bangun qiyamul lail, yang sanggup tinggalkan tempat tidurnya, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia, tidak pernah diketahui oleh malaikat yang hampir, dan tidak juga Nabi yang diutuskan. Malaikat pun tak tahu. Nabi yang diutuskan pun tak tahu. Maka bacalah ayat firman Allah Ta'ala, sesungguhnya catatan Taurat ini ada dalam Quran. Iaitu, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.
Balasan ni malaikat pun tak tahu. Malaikat tu duduk dekat syurga, dia tak tahu. Balasan ni nabi-nabi yang diutuskan juga tak tahu. Benar-benar surprise kepada orang beriman. Allah sembunyikan. Bayangkan besarnya pahala orang yang sanggup meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan pelukan orang yang disayanginya untuk bangun qiyamul lail. Sebab itu kata Nabi SAW, sallu bil lail walau raka'atain. Sembahyanglah malam walau 2 rakaat. Kalau malah sangat-sangat solat 2 rakaat. Malah juga solat 1 rakaat. Witir. Solat. Maksudnya solat juga. Sebab itu kata Abu Darda, sallu bil laili, sallu raka'atani bil laili li dhulmatil qabri. Solatlah 2 rakaat pada waktu malam untuk kegelapan kubur kamu, supaya kubur kamu ni cerah terang. Maka ini kelebihan qiyamul lail. Dan ini tanda orang beriman. Orang kafir duduk engkang, orang beriman tunduk patuh perintah Allah, dan Allah tunjuk manifestasi daripada ketundukan yang sebenar, dia sanggup bangun malam untuk qiyamul lail. Sebab itu sebahagian para sahabat berbeza dari sudut cara qiyamul lail mereka. Ada sebahagian mereka lepas isyak terus qiyam sampai subuh. Ini sebahagian daripada sahabat. Sebahagian dia disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Bilal, kunna najlisu fil masjid wa nasu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna ba'da al-maghrib ila al-isya. Fa nazalat hadhihi ayah. Kami duduk kat masjid Rasulullah, duduk. Sebahagian sahabat lepas solat maghrib dia solat sunat sampai isyak. Dia tak berhenti. Maka turun ayat ini. Ini sebab pertama turun ayat ini. Maknanya antara maghrib ni isyak juga dianggap sebagai qiyamul lail. Dia hidupkan malam. Kerana qiyamul lail lafaz umum. Menghidupkan malam. Kerana malam ni nilai ibadatnya lebih. Sebab tu malam ni kita peruntukkan untuk kita beribadat. Sebab pahalanya lebih. Ni kalau kita jenis kerja ni OT. Kita pun tahu OT ni triple lah. OT ni barangkali banyak pada gaji basic. Ini malam. Yang pengkhususan dibuat. Kenapa? Kerana malam hati manusia sudah pun hilang kesibukan. Berbanding siang hari. Siang hari kita ibadat dalam keadaan sibuk. Malam dah habis dah, kerja dah habis. Kita dah tenang, kita pun nak tunggu tidur. Kita nak tunggu makan malam. Maka ibadat waktu itu lebih, hatinya lebih tenang. Disebut dalam riwayat yang lain tentang sebab turun ayat ini. Kata Anas bin Malik, kana unasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalluna minal maghrib ila salatil isya'il akhirah. Adalah sahabat Rasulullah. Mereka ini solat maghrib, kemudian mereka terus solat sehinggalah isyak yang terakhir. Terus solat, tak berhenti sampai solat isyak. Mereka menunaikan. Maka turun ayat ini. Dan diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat ini, tatajafa junubuhum anil madaji hiya qiyamul awwalul lail, iaitu mereka yang menghidupkan permulaan malam. Arti masuk maghrib, ibadat yang dibuat dah consider qiyamul lail. Masuk maghrib kita dah melakukan qiyamul lail. Kata Hasan al-Basri dan Mujahid dan Malik dan Auza'i, turun ayat ini kepada orang-orang yang bertahajud pada waktu malam. Ini yang dah tidur kemudian bangun malam. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbatu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Fa qultu ya Nabi Allah akhbirni amma yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni anin nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah wa salatul rajul fi jawfil laili. Thumma qara'a tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagh jazaa'an bima kanu ya'mal. Maksudnya, satu hari kata Muaz, aku bermusafir bersama Rasulullah. Dan bila kedudukan aku ni dekat dengan Rasulullah ketika mana dalam perjalanan, aku pun tanya, ya Rasulullah, beritahu kepada aku apa yang menyebabkan aku masuk syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Jawab Nabi SAW, soalan kamu ni penting. Soalan yang penting. Tetapi ia akan dimudahkan oleh Allah siapa yang Allah mudahkan. Ini soalan tentang benda penting, benda besar. Allah akan mudahkan siapa yang Allah mudahkan. Kamu sembah Allah dan jangan sekutukan Allah. Tunaikan solat, keluarkan zakat, puasa Ramadan dan menunaikan haji. Kemudian kata Rasulullah,
Maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu menjadi benteng, sedekah itu memadamkan dosa, dan solat di waktu malam. Ini solat malam. Kemudian Rasulullah membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Mereka meninggalkan tempat tidur mereka untuk melakukan solat. Artinya, kalau kita himpun hadis-hadis ini, qiyam mulai ini dia bermula maghrib itu dianggap dah qiyam kita. Menghidupkan malam. Tetapi secara makna khusus, ianya berlaku selepas kita tidur. Lepas kita tidur, maka kita bangun. Maka itu yang mendapat kelebihan yang utama. Kelebihan yang utama, mendirikan malam sebab manusia bila dia lawang tidur, berarti dia telah menundukkan hawa nafsu. Antara perkara yang paling suka kita lawan tidur. Kita selalu sebut, tidur ni sultan. Kadang-kadang dia jadi yang dia Tuan Agong. Tidur. Maksudnya kuat. Kita tak boleh lawan dia. Tak boleh lawan dia walaupun kita dah tough orangnya, bagus. Dah bagus ni semangat, kuliah depan sekali. Depan sekali tidur. Nak beritahu tentang bagaimana kuatnya benda tu, tekanan tu kuat. Orang boleh lawang tidur ni, ialah orang boleh menundukkan nafsu. Ada waktu kita gagah, boleh lawan tidur. Ada waktu kita tak kuat. Khutbah Jumaat pun boleh tidur, tak kuat. Walau tadi dah tidur banyak kat rumah. Kerana nafsu kita. Sebab itu orang boleh berjaya menundukkan nafsu tidurnya, ni orang kuat. Orang kuat. Orang yang dapat tundukkan nafsu marah dia, orang kuat. Yang menundukkan nafsu tidur dia, orang kuat. Yang menundukkan nafsu makan dia, orang kuat. Ini jenis kategori orang kuat. Kalau dia lapar, dia tak pemarah, orang kuat. Kalau dia boleh kawal tidurnya, dia tak cukup tidur, dia tak pemarah, dia orang kuat. Kalau dia marah, dia boleh kawal marah dia, ni orang kuat. Ini kategori orang-orang yang kuat. Siapa yang boleh lawan tidur dia, yang boleh lawan makan dia, yang boleh lawan marah dia. Kalau kita ada 3 sikap ini, memang kita lelaki kuat. Ini lelaki yang benar-benar lelaki. Dia panggil rujulah. Ataupun disebut ar-rijal. Ini rijal betul-betul. Jadi kita kena, kalau kita tidur, kita berjaya kalaukan tidur untuk bangun qiyam mulai, memang Allah beri kita kekuatan. Dan sebenarnya benda itu senang je bila kita minta dengan Allah. Bila kita minta dengan Allah sungguh-sungguh, insya-Allah mudah bangun malam. Kadang jam loceng bedung bunyi dah bangun. Tapi malam kita cuma bangun kencing kemudian sambung tidur balik. Itu yang jadi malang. Dia bangun kencing tu lagi susah sebenarnya, tapi sanggup meraba dia untuk kencing. Tapi untuk bangun qiyam mulai satu godaan, satu tekanan yang berat. Melainkan orang yang Allah Taala mudahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.